Hadirmu di sisiku melengkapi hidupku, menahi cintaku. Cinta, jangan pernah lepaskan genggaman tangan ini hingga ke ujung nyawaku. Kauku cinta dalam tawaran gelisah, kau selalu ada. Cinta hanyalah untukmu, bertahta di hati untuk selamanya. Dirimu terindah yang teristimewa, milikku selamanya. Hingga ke surga sayang. Cinta, hadirmu di sisiku melengkapi hidupku hingga ke ujung nyawaku. Kauku cinta dalam tawaran gelisah, kau selalu ada. Cinta hanyalah untukmu, bertahta di hati untuk selamanya. Dirimu terindah yang teristimewa, milikku selamanya. Hingga ke surga sayang. Engkaulah bintang terindah mimpiku, separuh jiwaku takkan pernah aku lepaskan. Cinta hanyalah untukmu, bertahta di hati untuk selamanya. Dirimu terindah yang teristimewa, milikku selamanya. Cinta hanya untukmu, bertahta di hati untuk selamanya. Dirimu terindah yang teristimewa, milikku selamanya. Hingga ke surga sayang. Itu dia. The Legacies dengan lagu Cinta mendayu-dayu. Saya rasa pagi ni Fariha. Pagi Ahad kita dibuai lagu-lagu cinta. Kan? Bahagia ya? Terus rasa bercinta sekarang. Bercinta ya? Betul-betul. Teruskan cinta itu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Penonton Malaysia hari ini. Ya. Selamat berhujung minggu. Selamat bercuti juga kepada ibu bapa, anak-anak cuti sekolah panjang kan? Betul, saya pasti ada yang dah mula kan rancang perjalanan nak berjalan ke mana. Tapi kita kena ambil tahu juga cuaca sekarang macam mana. Aktiviti apa yang sesuai. Benar. Tapi pun untuk negeri Selangor, mungkin kita boleh dahulukan jugalah ucapan betul. sebenarnya hari ini kan. 11 Disember, Hari Keputeraan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin. Mana itu? Okey, mungkin dia Idris Shah yang ke-77. Alhamdulillah, dalat tuanku. Moga Allah lanjutkan usia tuanku ya, dan juga merahmati pemerintahan tuanku. Jadi esok Negeri Selangor akan bercuti juga. Ya betul, cuti lagi. Lagi. Tapi hanya untuk Negeri Selangor ya. Baik, itu kita kongsikan sedikit. Dan tadi bercakap tentang cuaca, nak kongsikan sedikitlah bagaimana keadaannya. Kalau ikut, mungkin mereka berada di Putrajaya sekarang ni cerah. Cerah tapi di Ipoh, mungkin ada nak ke Ipoh. Pun cerah juga. Cerah juga. Ni Kota Baru. Kota Baru, Kuantan, hujan sebab Map Malaysia telah pun memberi satu amaran sekali lagi. Ini yang terkini ya, 11.50 malam semalam. Jadi ini dia amaran hujan berterusan, keadaan cuaca buruk di Kelantan dan Terengganu. Juga waspada, hujan berterusan dijangka berlaku di Perak. Dan mungkin ini pula amaran ribut petir. Kalau kita lihat di mana ni? Di Pahang. Dan juga Sabah.
Jadi Map Malaysia, sebab sebelum ni Map Malaysia dah cakap dia ada 4 buah negeri. Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang akan cuaca buruk sehingga hari Sabtu. Tapi semalam dah update balik. Maknanya cuaca lagi buruk Kelantan juga Terengganu. Ya, betul. Jadi kita semua ambil perhatianlah supaya lebih berhati-hati nak merancang ke mana-mana. Dan tentunya kita punya demam Piala Dunia. Peminat bola sepak pasti ini sesuatu yang luar biasa. Setuju. Kan? Saya setuju. Quarter final tu tiba-tiba Portugal. Benda tu tak tahu sebelum ni Brazil. Croatia telah menenggelamkan harapan besar pasukan nombor 1 dunia Brazil. Lepas tu Portugal pula. Dan bukan nak dikatakan apa macam Morocco sekarang ni menjadi satu tim yang betul-betul disokong oleh ramai, terutamanya Muslims all over the world dan juga negara Arab dan sebagainya. Dan next kita nak tengok ni. Okey, Fariha, saya nak tanyalah. Sekarang bila ada keadaan genting macam ni, Brazil dah keluar. Awak nak sokong siapa? Semifinal Argentina bertemu Croatia, lepas tu France bertemu Morocco. Okey. Kalau tengokkan dua ni, Morocco pun hebat juga sekarang ni kan. France pun dia juara World Cup 2018. Croatia naik juara Argentina tu lah. Saya rasa saya pilih side ni Morocco, yang sini Croatia. Okey, sama-sama kita saksikan di mana betul tak jangkaan atau ramalan Fariha on. Okey, sekarang ni kita nak ke mari. Apa? Sepak betul meja kita ni. Meja nak ada ni. Nampak kita sibuk baca surat khabar daripada tadi. Okey, saya nak kongsikan sedikitlah. Iaitu di mingguan Malaysia. Jadi di sini prajurit muda yang terlibat pada pembarisan tamat latihan prajurit muda lelaki Tentera Darat Siri 195-22 di Padang Kawat Pusasda Port Dickson semalam. Tahniah diucapkan kepada semua perwira negara, semoga dapat menggalas tanggungjawab dan juga amanah dengan baik. Sebenarnya saya bukan nak cakap apa, saya sebenarnya sangat berbangga. Saya berbangga kan untuk semua barisan hadapan kita yang berkorban kan masa dan juga tenaga mereka untuk masa hadapan negara, untuk keselamatan keamanan. Pengorbanan isteri juga ya. Betul. Dan isteri dan keluarga kita kena beri dukungan yang lagi tinggi. Cakap pasal isteri dan keluarga, saya nak kontilah juga. Saya ambil dekat Cosmo. Ini hati-hati selepas dicagar suami, isteri muflis pula. Terpaksa membayar RM48,000 untuk bersihkan nama daripada status bankrupt. Jadi Cosmo Ahad, kalau ditengok di halaman kedua ini, menceritakan bagaimana wanita ini disediakan mesti jadi asnaf zakat selepas lelaki gagal lunas pinjaman, derita langsai hutang bekas suami. Jadi isteri yang melangsaikan hutang yang dibuat oleh suami. Sebab kita bila jadi isteri ni kan, mesti kita percaya suami kita. Maksudnya suami kita lah syurga kita. Itu betul syurga tu, tapi dalam masa yang sama kalau dapat begini kan, malanglah nasibnya. Ya Allah. Tapi ada seorang peguam cenderamata CV kata, ini dia kata henti percaya suami bulat-bulat, buat perjanjian hitam putih. Kalau membabitkan macam pinjaman duit dan sebagainya. Itu kena ambil perhatian jugalah. Ya, betul. Dan sebenarnya bercakap tentang cuti sekolah ni kan, ramai juga ambil peluang untuk berkhatan. Di mana anda semua kena bersedia sebab kita ada sesuatu yang menarik. Kita ada rakan di lokasi. Seorang bapa. Kita seorang ibu kepada anak lelaki. Kena juga tu, kena ambil tumpuan juga tu. Jadi Factory Yahya berada di Masjid Bandar Tun Hussein On Ceras. Katanya seramai 98 anak-anak memenuhi program ni. Baik, kita tengok bagaimana keadaan di sana. Silakan Factory. Assalamualaikum, bersama saya Fitri Yahya dari Masjid Bandar Tun Hussein On di Ceras hari ini, yang mana saya ditemani dengan suara meriah anak kecil. Manakala tidak, sebab ada lebih kurang 100 keluarga yang berhimpun hari ini untuk khatankan anak kecil. Dan untuk dapatkan gambaran, saya dapat kongsi kepada anda sikit. Itu dia yang berada di sana. Ada permainan yang diberikan, ada slide. Siap ada air lagi, sebab tadi pun ada bomba yang siramkan anak kecil yang nak berkhatan. Dan di pekan ini ada pelbagai pameran yang eksotik. Sebelum saya ke sana nanti, nak bersama dulu dengan Nazir Masjid ini, Ustaz Dr. Fairuz, mungkin nak kongsikan bagaimana perancangannya, jadual hari ini Ustaz dia. Okey, pada hari ini kita akan sekarang peserta sedang berkhatan. Sementara tu yang lain, sama ada peserta yang terlibat berkhatan ataupun yang tidak berkhatan, semuanya ada permainan-permainan yang free kita sediakan. Terutama sekali serupa dupa, water slide, dan juga ada petting zoo, ada 8 acara sampingannya. Aktivitinya berkaitan, tapi yang pentingnya untuk imarahkan masjid ya. Ramai datang. Jumlah yang berkaitan berapa ramai?
Jumlah yang berkatan 102 orang. Wah, jadi saya kira sampai ke petang Sampai ke petang hari ini insya-Allah. Jadi separuh masa pertama ni berapa ramai yang akan dikatakan ikut jadualnya? Ikut jadualnya 50 orang first half dan second half lagi baki lah. Okey, jadi bisa Ustaz melihat inilah aktiviti yang penting kita berkatan, tapi sebenarnya adalah falsafah untuk imarahkan masjid sebenarnya. Okey, kita bertujuan untuk mengimarahkan masjid bila mana kita buat game-game atau lapan acara yang kita berikan percuma untuk menggalakkan semua ahli Korea yang mungkin jarang-jarang sampai ke masjid boleh datang ke masjid pada hari ini. Dan sebagaimana kita maklum, bila acara berkatan ni kita akan melibatkan ibu, bapa, adik-beradik, kakak, satu family datang. Itu yang paling penting. Itu paling utama ya, kita nak merapatkan saf dan juga memberikan sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih doktor. Berkongsi sesuatu yang manfaat. InsyaAllah nanti akan bersama memantau. Dan antara yang tadi saya dengar menanti giliran adik Afiq. Okey, ke sini. Itu dia adik Afiq. Tengok giliran ni berapa? 71 bermaksud petang nanti ya. Kita ada 3 orang doktor yang bertugas di atas. Di bawah ni tempat bermain. Afiq, macam mana perasaan berdebar ke, takut ke macam mana? Tak takut. Tak takut? Tahan diri. Tahankan diri. Tahankan diri. Okey, umur berapa tahun tu? 10. 10. Okey, jadi apa yang ibu bapa kata? Nanti sunat dapat hadiah ke, dapat apa ke? Dapat duit. Semoga berjaya menjadi anak yang soleh ya. Itu dia seronok. Tetapi saya difahamkan ada juga yang nak bersunat tapi tak ada rezeki sebab tak sihat ya. Jadi doktor dah sihatkan kena tunda dan juga buat jadual sendiri. Di samping tu saya sebenarnya berada di tempat ni, anda tengok macam-macam haiwan yang eksotik, haiwan yang memang unik. Ada ular, kemudian ada meerkat, ada dragon, macam-macam yang menghiasi maklumat. Okey, ini adalah peluang untuk anak-anak untuk berkenalan dengan dunia reptilia. Seorang nenda yang pada asalnya kecewa sebab cucu tak dapat berkatan. Tapi demam tak boleh lah ya. Assalamualaikum puan. Assalamualaikum. Okey, nama puan? Miza. Puan Miza, ni cucu. Cucu demam. Demam panas dah 2 hari 2 malam. Jadi macam mana? Dia ni sedih ke, tak dapat berkatan macam mana? Ya. Sebenarnya nervous agaknya. Terlampau nervous. Jadi tu yang sampai demam-demam tu. Okey, nama adik? Nama? Mikael. Berkait demam tak dapat berkatan ya, tak apa, ada jadual. Jadi macam mana seorang nenek memujuk? Sabar, nanti kita buat hari lain. Allahu Akbar, memujuk macam-macam, janji bagi duit semua ada. Janji nak pergi jalan ke makan ke semua ada. Ni tengah pujuk lagi ni. Nampak gaya macam rapat dengan nenek ya. InsyaAllah saya bela daripada kecil lagi, daripada lahir. Patut manja. Okey, doakan niat tu dah ada, tinggal masa saja. Tengoklah di sini, dia baru ruang yang pertama. Tadi saya tengok ada yang paling muda 5 tahun. Mana dia? Okey. Ni tengok. Okey, ni pameran ni. Tengok yang berani. Semua ni yang bersunat ni nombor 34. Yang ni nombor berapa? 93. 93 petang nanti. Okey. Sebenarnya kita dapat ilmu ya, walaupun kita tengok. Okey, contohnya macam ular ni. Kita ingatkan albino tapi bukan ya. Sebenarnya ialah Lucy. Okey, apa beza albino dengan Lucy ni? Kalau albino dia lebih pada kuning dengan putih lah. Kalau full putih dia Lucy. Kalau macam ni dia normal. Beza dia spesies yang sama. Tapi color dia lah, move dia yang berlainan. Kita pegang sikit, yang ni yang Lucy. Yang memberikan, Nana suka tak? Okey. Adik nak pegang? Okey. Kita saja nak bagi mereka ceria sebab nanti ada ujian, mungkin ada yang menangis, mungkin ada yang berdebar sebab lama lagi ya. Bayangkan 102. Okey, sebenarnya di atas adalah tempat untuk berkatan ya, sebab kita tak buat di bawah ni sebab nanti bising mengganggu. Doktor nak fokus. Yang mana ada nanti akan berhenti waktu Zuhur, kemudian 50, lepas tu sampai ke asar 50 lagi. 3 doktor tunggu lumus untuk selesaikan semuanya. Okey, kita tengok ibu bapa lah yang paling bersemangat. Tadi ada yang pakai macam-macam supaya dapat menghiburkan anak-anak mereka. Yang penting kenali masjid, berkatan untuk sempurnakan syariat. Dan insya-Allah saya difahamkan juga ada yang ibu bapa daripada golongan asnaf yang ditaja supaya ramai nak berkongsi pahala, menunjukkan kebersamaan ya. Di sana yang main airnya ibu bapa ni sebut sikitlah. Yang ni dapat ilmu, kemudian ada jualan, ada tempat untuk berteduh, meriah sekali.
Saya pun bawa keluarga juga untuk berkongsi pengalaman yang manis ini, merasai getaran dan kepada Masjid Berkatan dan juga semangat Islamiah ya. Okey, saya kira itu saja laporan saya untuk kali ini, berkongsi pelbagai maklumat untuk anda berkaitan di Masjid Banatul Husin On di Ceras ini. Semoga yang terbaik untuk kita semua dan isi waktu ini dengan segala benda yang manfaat. Semoga kita semua mendapat keampunan dan juga kebahagiaan di musim cuti sekolah ini. Kembali ke Syarikat Rakyat Suka untuk sambung bicara di ilmu di MSI pagi ini. Baik, meriahnya. Tapi saya suka Fetri dia. Nombor apa? 93. Baik, 93 petang nanti. Oh, dia macam jaga kaunter lah. Itulah dia. Tak, saya tengok dia, saya rasa teruja sebenarnya. Sampai tengok apa adik-adik itu semua, mungkin ada yang tahu apa bakal berlaku. Mungkin juga agaknya seronok juga main air. Ada apa, binatang-binatang eksotik. Tapi rupa-rupanya berhatan kan. Tapi saya tengok ibu bapa pun memainkan peranan yang penting. Tengok tadi, nangis tak apalah. Bagi je apa nak bagi. Masa ni nak minta apa bagi. Tak apa. Pasal ini yang adik-adik kita menunggu giliran si kata 102 yang akan berkhatan beramaman sampai petang nanti. Tadi yang beberapa orang dah berkhatan. Dah kita nampak reaksi berbeza. Awak nervous? Sebab awak paling dekat sekali anak nak kena berkhatan kan? Bulan ni aduh takutlah kita. Tak apa jangan ibu kena relax. Takut ibu yang demam. Ya. Jadi untuk anda semua yang mungkin anak belum berkhatan, bolehlah fikirkan rancang bila agak yang terbaik memang cuti sekolah lah. Cuti sekolah lah, senang nak jaga. Kalau dalam masa seminggu kan. Harap-harap mereka dah okey. Betul. Dan sebenarnya kan, saya dengan Faria, kita orang sangat teruja sebab sebentar lagi kita bersama dengan tim Sorak Malaysia. Tim ini wakil Malaysia ni lah. Semangat mengharumkan nama Malaysia. Jadi anak-anak perempuan yang suka bersorak kan. Perempuan ni kan dia memang lahir-lahir memang suka menjerit sikit. Betul. Tapi dia arahkan jeritan itu, arahkan jeritan kepada menjerit tu kepada yang bermanfaat lah. Betul, macam ni mengharumkan nama Malaysia kan. Tapi memang tak sabar sebenarnya nak berjumpa dengan mereka sebentar lagi. Terus sekarang ni kita take nafas dulu sebab banyak sangat ni fikir ni, berhatan lah, tim sorak lah. Kita berehat sebentar. Anda semua jangan ke mana-mana, okey? Darling, touch this gold. Bersemangat sekali. Tadi awak kata awak nak try? Saya confused. Saya patut dia lambung ataupun saya yang lambung mereka. Tapi apa-apa pun hebat. Tepukan sekali lagi adik-adik. Okey, kita juga berasa bertuah. Di samping bersama dengan adik-adik kita, kita ada juga orang yang bertanggungjawab melatih mereka. Silakan. Ini dia jurulatih Candy Ong Lee Wei. Hello. Okey, jadi saya nampak jurulatih pun nampak macam student juga Okey. Mungkin Candy boleh kongsikan dulu ya. Kita bersama dengan tim remaja katanya ya. Umur berapa semuanya? Umur 11 sampai 14. Yang paling kecil ni. Mana? Candy. Umur 11. 11 tahun. Okey, nama siapa? Naimah. Okey. Say something to your friend. Hi. Oh, itu. Okey, Naimah paling muda. 14 berapa orang? Ada 14. 14 tahun? Angkat tangan? Angkat tangan? 14 tahun ada? 1, 2, ada beberapa. Dia angkat tangan, kita suruh angkat tangan. Tapi dia buat sini. Ratu. Okey. Sebenarnya kalau bercakap tentang
tim Malaysia. Ini adalah mereka yang terpilih, betul? Yes, boleh yang ceritakan terpilih. sedikit tentang proses pemilihan? Okey, so sebenarnya kita start September uji bakat yang terbuka. So maksudnya diorang dari sekolah lain-lain, pasukan yang lain-lain. So diorang kalau rasa okey saya berbakat, okey saya datang. So as long as umur dia 11 sampai 14, kita alu-alukan datang uji bakat. Yang datang 80 lebih kurang lah 80 remaja perempuan. Tapi yang kita pilih 28 je. Wow. Ini 28 yang terbaik. Terbaik tak? Yes, terbaik. Okay. Apa cabaran sebenarnya bila tubuhkan pasukan sorak tim Malaysia ni? Okey, cabaran masa actually sebab September tu 3 bulan lah sampai Disember. So yang masa yang 6 minggu uji bakat. So kita nak make sure diorang sihat, diorang okey untuk compete. And yang satu cabaran actually penajaan lah sebab kita nak pergi USA next year, USA Orlando. So yes, it's a big trip. So diorang sangat excited. Kami juga nak bagi peluang. Tapi adalah cabaran kita in terms of masa dengan our funding. Okey, dan bercakap tentang latihan. Mesti latihan kena luar biasa. Jadi bagaimana mereka mengatur masa, berapa kerap mereka berlatih? Okey, so proses penyediaan kita training dari September sampai sekarang kita training 3 kali seminggu. 2 to 3 hours every training. Tapi start next month kita akan all out, memang 4 to 5 times training lah seminggu. Maybe Erisa. Mana Erisa? Mana Erisa? Depan. Erisa. Oh, itu Erisa. Okey. Macam mana ni? Erisa lagi besar daripada coach ni. Okey, macam mana membahagikan masa sebab kalian pun murid pelajar juga kan. Jadi dengan jadual latihan seminggu 3 kali. So kan ada tuition on Tuesday, Thursday, Saturday. So kenalah settlekan dengan cikgu, kena cakap can we move the dates to a day that I'm free. So I movekan, lepas tu make space for Team Malaysia lah. Dan saya percaya bukan saja komitmen mereka tetapi komitmen ibu bapa. Betul. Setuju. Kalau semua penonton nak tahu sebenarnya di belakang kamera kita ibu bapa penuh. Ibu bapa jerit sikit ibu bapa. Ambil sikit. Mana gambar mereka? Itulah ibu bapa. Jadi komitmen ibu bapa bagaimana? Mereka memang they'll do anything for their child, you know. So they memang put their money, they put their effort, they always hantar us, pick up us, and I just love them so much. Thank you for that. Oh, cute. Okey, dapat tak? Itu macam dah apresiasi untuk ibu bapa ya. Aduh. Okey, sekarang mungkin nak tanya Naimah jugalah. Sebab Naimah umur 11 tahun. Boleh tadi dah melambung-lambung. Okey. Okey, Naimah paling muda kan. Bagaimana Naimah hubungan dengan rakan-rakan lain kan untuk wujudkan satu hubungan yang baik, chemistry kan. Macam mana tu? Teamwork. Okay. Teamwork. Susah tak nak wujudkan teamwork tu? Sometimes we fight, but we always find a way to work it out. Wow, tengok tak? Jawapan pun memang nampak wakil Malaysia tau. Okey, dan sebenarnya kita teruja nak tengok rutin sebenarnya. Maybe boleh sharekan sedikit kan? Betul? Coach boleh mungkin tunjukkan sedikit rutin untuk kami? Okey, tadi yang persembahan yang semua dah nampak tadi is 1 minute. Okay. Sebenarnya the actual routine untuk competition dia akan lagi panjang. Dia akan 3 minit dengan Chan. Tapi sekarang ni kita yang show 1 minute trailer sikit lah. Okey, tak boleh show yang semua kan. Tapi kita ada sediakan sikit-sikit macam demo. So boleh tunjuk. Boleh, boleh. Kita memang lagi nak tengok. Tunjuk sikit. Okey, kita nak tunjuk side aerial dulu. Okey, side aerial nama side aerial. So perlukan ruang ya? Perlukan ruang. So cari ruang. Kami tak nak masuk campur. Takut jatuh. 5, 6, 7, 8. Okay, ready? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1. Wow. Dia punya CP tu. Okey, ini adalah side area. Yes, so ini memang rutin. Ini kita akan masukkan dalam rutin yang tak nampak tadi, tapi for rutin kita akan masukkan. Okey, jadi disebabkan dah tunjuk demo, saya akan buat side area sekarang. Okey, tak istighfar. Tak, saya bergurau. Kalau side area saya dia macam ni. Dolphin jadi. Okey, itu salah satu. Okey, satu lagi kita nak tunjuk stun. Stun ni dia akan naik kat extension. So kita nak welcome Kesha dengan Rating, Syabel dengan Leah. Okey, Fariha boleh bersedia? Okey, bersedia. Okey. Juliet. Okey. Okey, yang ni Scorpion. Kita nama Scorpion. Scorpion. Okey, Scorpion.
Okey. Okey, dia nak buat twist cradle. Apa? Don't worry. Dia akan tangkap. Selalunya kalau macam ni, teknik-teknik yang begini kan, lambungan dan sebagainya, dia ada tak kriteria tertentu untuk orang yang berada di atas tu? Yang ke atas tu selalunya dia orang train dari kecil, macam 5-6 years old dah start. Maybe okey. Mereka ke depan sikit. Kita kepit pintu nanti. Okey. Okey, mereka selalunya dah start dari kecil, macam gimnastik atau ballet apa-apa, so dia orang dah start train flexible. So kita nak flexible, kita nak boleh balance, nak stable. Okay. Baik, kalau macam saya ni sekarang pinggang saya dah tak berapa nak fleksibel dengan Fariha, kita lambat mula. Tak boleh. Acik dah lama dah. Acik dulu Acik. Tapi our girls sangat strong, boleh angkat juga. Okey. Kalau ikut harapan coach tentu saja wajah-wajah yang mengharapkan kemenangan kan dan pengalaman untuk you sendiri sebagai seorang coach nak ke Florida ni. Okey, so actually this is kita punya first time yang betul-betul hantar remaja pergi kat di peringkat kebangsaan lah. Ke peringkat antarabangsa. Peringkat antarabangsa. So untuk kita, walaupun first time, kami memang bertekad, berdedikasi, full commitment, kita nak naik atas podium. Kita nak naik atas podium top 3. Okey. Kita cakap Malaysia boleh. 1, 2, 3. Malaysia boleh. Okey, terima kasih. Tak sabarnya. Saya tak sabar nak tengok. Mungkin kita akan ke Florida. Penerbit boleh ke? Boleh ke? Dua orang ni pergi. Okey. Good luck everybody. Ada. Okey. Mungkin ada rutin yang ingin dikongsikan lagi mungkin? Ada lagi tak? Boleh. Kita buka lagu lah bagi semangat sikit. The first one nak tengok sekali lagi. Boleh. Okey, the first one tengok sekali lagi dengan muzik tu kan? Boleh. Dengan muzik sekali. Okey, let's go. Team Malaysia. Alright. Let's go. Ya, 5, 6, 7, 8. Dia orang ada satu ni semangat. I'm already halfway out of town. Now I know how I let you down. Oh, I finally figured it out. Because we are the best. Touch this gold, darling. Touch this gold. Kembali dalam Malaysia hari ini bersama saya Daya Bakar dan tadi kita semangat tim Malaysia ya. Dan sekarang ni saya rasa satu semangat yang boleh kita bawa juga sebab platform yang boleh ke peringkat antarabangsa iaitu mungkin anda pernah dengar tentang MyLab iaitu sebagai platform inkubasi filem bagi penggiat filem baharu Malaysia dan Asia Tenggara. Jadi saya bersama dengan seseorang yang penting yang akan bercerita lebih panjang tentang MyLab. Kita bersama dengan Lorna T iaitu pengasas dan curator MyLab. Selamat datang. Terima kasih, selamat pagi Daya. Ya, selamat datang. Okey, macam tengok baju kita sama warna ni. Kita ada plan sikit kan? Ada perjanjian ya. Okey, baik. Sebenarnya mungkin ramai juga yang tak pasti MyLab ini apa sebenarnya dan apakah tujuan mengasaskan MyLab? So di Malaysia ni kita banyak juga bakat-bakat untuk filem yang muda dan baru yang mencari inspirasi dan juga jalan untuk memperbaiki skrip mereka atau proposal mereka dan juga memahami juga pasaran antarabangsa ni. Yeah. So MyLab ni program inkubasi selama 6-8 bulan untuk memberi
tim kepada pengarah, scriptwriter dan juga penerbit untuk sekali sebagai tim untuk membuat skrip dalam masa itu dengan pakar-pakar antarabangsa, script consultant, dengan producing mentor dari Asia Tenggara dan juga dari Eropah untuk mempelajari bagaimana nak buat financing plan, macam mana nak buat dossier, macam mana nak pitching, dan juga ada banyak lecture-lecture yang kita buat pasal sound design sebab kita nak pertingkatkan lagi kemahiran dan ilmu-ilmu our filmmaker di negara ni. Ya, betul. Dan kalau saya dengar tadi, bukan sekejap ya, 6 bulan. Maksudnya betul-betul proses tu kita nak tumpukan supaya mereka betul-betul memahami dan berjaya lah kiranya. Ya, dan kalau kita ikutkan, apakah program yang peserta MyLab lalui untuk merealisasikan filem yang bertahap antarabangsa ni, Lorna? So, dalam MyLab ni kita mula tahun ni bulan Jun. Kita ada kelas kuliah online sebab kita ada ramai dari negara-negara lain, mentor-mentor. So mereka ada membuat kajian tentang skrip mereka, ada one-on-one session, ada kuliah pasal apa itu cinema, apa itu yang dimaksudkan sebagai dossier yang elok untuk peringkat antarabangsa. Kita ada case study untuk filem-filem yang telah berjaya dalam peringkat antarabangsa, apakah proses yang development yang mereka lalui, dan kita mengadakan group session untuk para peserta untuk memahami macam mana untuk memberi kritikan juga kepada projek-projek yang lain dan menerima kritikan daripada their fellow participants. Dua perkara yang berbeza. Penting tu menerima kritikan untuk menerima lagi, untuk menaikkan taraf kritikal mereka tentang filem. Baik. Okey, dan selain daripada Finas, MyLab juga ada melingkungi kerjasama dengan agensi filem ya, katanya dari Singapura, Philippines, Taiwan, Korea Selatan dan festival terbesar Asia. Jadi bagaimanakah atau penting untuk Malaysia untuk bekerjasama dengan negara lain dari Asia? Keunikan filem ni bukan saja untuk satu negara. Filem kalau cerita dia elok boleh pergi antarabangsa untuk audiens merata-rata kan. So kerjasama ni step pertama untuk memberi exposure kepada peserta dari Malaysia dan juga untuk the branding of Malaysia sebagai satu tempat yang boleh ada industri perfilman yang aktif dan juga viable and exciting kepada entire. So kita kerjasama dengan FDCP di Philippines, Singapore Film Commission, Korean Film Council sebab kita nak banyak belajar daripada mereka yang telah banyak membuat aktiviti-aktiviti inkubasi untuk penggiat mereka di situ. Baik. Dan dengan cara ini, insya-Allah kita boleh adakan peluang yang lebih besar untuk kolaborasi di Asia Tenggara. Ya, kerjasama ya, bukannya daripada negara kita saja tapi daripada negara-negara Asia lain. Yang apakah kejayaan yang setakat ini untuk program dan peserta MyLab? Ada, so dari setakat ni semua telah memberi treatment yang saya kira improve daripada treatment yang bila mereka mula dan juga ada satu salah satu projek MyLab telah pergi ke India di Goa Film Bazaar untuk mempitchkan projek mereka kepada producer-producer di India juga. Projek Kali daripada MyLab, director dia Gogu, nama dia panjang saya tak ingat. Sorry Gogu. Tapi dan juga ramai penerbit antarabangsa yang berminat untuk kolaborasi dengan projek-projek MyLab sekarang. So kita pun rasa berbesar hatilah kan. Dan mungkin apakah rancangan akan datang untuk MyLab? So tahun depan kita akan hopefully kalau kita berjaya akan meneruskan MyLab dan juga expand dia lebih besar lagi kepada peserta-peserta dari Indonesia, peserta-peserta dari Korea, peserta dari Taiwan dan juga mungkin adakan lebih program untuk berinteraksi dengan penggiat lain di Malaysia dan di juga Asia Tenggara. So fingers crossed kita majulah filem untuk negara. Ya, betul. Setuju. Saya sangat suka dengan idea yang bekerjasama dengan negara-negara luar supaya kita lebih terbuka ya dan juga critical thinking kalau ikutkan. Filem ni
memang merefleksikan tentang budaya kita dan juga filem Malaysia sekarang ada peluang untuk menjadi lebih international lagi. So kita harus gunakan peluang ni dengan baik dan hopefully dengan kerjasama semua agensi di Malaysia kita boleh ke peringkat yang lebih hebat, lebih tinggi. Malaysia boleh Okey, kau tengok di kaca TV sekarang ini antara perkongsian lah yang berlaku untuk MyLab ataupun antara aktiviti MyLab. Saya nampak projek presentation, ada diskusi. Semua ni telah berlaku di Busan International Film Festival bulan Oktober lalu dan juga telah memberi exposure dan juga memberi juga peluang untuk meeting one-on-one, pitching dan juga untuk mendengar, melihat filem. Sebab penting, penggiat filem mesti tengok filem. Betul. Saya setuju dan terima kasih saya ingin ucapkan kepada Lorna T kerana sudi kongsi dengan kami tentang aspirasi dan juga harapan dibawakan oleh MyLab. Semoga filem-filem kita diangkat ke peringkat antarabangsa dan lebih tinggi, insya-Allah. Terima kasih, Daya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, MHI. Okey. Jadi kita akan berehat sebentar. Kita akan jumpa selepas ini di Malaysia hari ini. Ketika hatiku dilukai akibat cinta, tak kuduga tanpa disedari mencuma dia bersama manis bicara terasa bayu asmara. Bolehkah ku bercinta lagi? Oh sang si berkata, aku masih harus curiga. Ku melangkah jua, ingin ku melupai segala cerita lama. Semakin hari berlalu, semakin cinta berpadu. Oh, lembutnya kilauan sinar cahaya hatinya. Akhirnya kini pasti kau merasai cinta dan suci. Bahagia apabila ku bersama, sungguh indahnya. Oh, ada dirinya, suatu kurnia. Tak ku gembira. Semakin hari berlalu, semakin cinta berpadu. Oh, lembutnya kilauan sinar cahaya hatinya. Akhirnya kini pasti kau merasai cinta dan suci. Bahagia apabila ku bersama, sungguh indahnya. Oh, akhirnya kini pasti ku menemui cinta abadi.
Sabar. Night shift kejap. Okey, The Legacy. Berikan tepukan. Terima kasih. Ini orang kata. Terima kasih tau pagi-pagi. Powerful. Kami rasa macam bahagia sangat. Mula jadi intro cinta. Lagu cinta. Lepas tu tadi akhirnya kan. Akhirnya. Saya rasa lepas ni apa pula ending ni? Tapi tak nak cerita pasal yang akhir. Kami saya dari tadi macam jomlah kita pergi sana kan. Tapi sebelum tu mesti kat rumah tu macam Ustazah Hasni ke tu? Ida ya. Mungkin boleh perkenalkan Ida, Ayang Hussein dan juga suami juga. Ya, dan The Legacies namanya. Dan kalau nama The Legacies ni, kenapa pilihan namanya begitu? The Legacies terhasil daripada ahli keluarga kita orang lah. Macam daripada J punya side pun, dia adalah legasi seni. Sebab bapa dia pun seorang penyanyi. Okey, tak nampak wajah yang cantik itu. Okey, dan saya juga seorang legasi seni juga. Ya, ibunya adalah Dila Hussein. Ya, pas satu suaranya mantap. Faizal Hussein. Hai. Okey, dan sekarang bila cakap tentang lagu yang pertama tadi, mungkin ada yang terlepas. Ya, betul. Tapi sedap lagu tu, lagu cinta tadi. Itu adalah ciptaan sendiri? Ya, ciptaan saya dan lirik oleh yang kiranya macam hasil cinta bersama. Itu first single. Itu saya rasa sesuai untuk lagu mereka yang wedding. Betul. Betul. Itu tujuan utamalah sebenarnya. So lagipun kalau boleh kat Malaysia, kalau kita buat function wedding, mainkan lagu Malaysia pun lebih baiklah. Itu dah cipta berapa lama dah? Itu dah rilis tahun lepas. So lagu tu pun fresh. Memang saya buat terus dalam berapa minggu ke bulan tak sampai. 15 minit je. 15 minit buat. Lagi 15 minit. Perempuan memang akan memang 15 minit tapi rekod je dalam berapa bulan selepas tu. Rezeki. Nak dapatkan lagu tu pun rezeki juga. Ya, betul. Dan itu kiranya lagu yang saya rasa orang sentiasa boleh gunakan kan sampai bila. Dengan harapan. InsyaAllah. Lepas ni yang band-band kau main wedding function, boleh buka YouTube kita orang. Buka YouTube kita orang, dia main lagu kita orang. Ini music video. Ya, ni music video dia. Ni direct sendiri ke macam mana? Sebab tadi kan buat lagu sendiri, nyanyi sendiri kan, mana tahu. Okey, kalau ikut sekarang kan, trending kan, banyak juga lagu-lagu yang rancak. Adakah mungkin The Legacy rasa macam nak cuba juga lagu-lagu yang macam trending seperti sekarang? Itu perancangan insya-Allah single ketiga. Memang ada plan tapi tak tahu bila lah. Harap dapat direalisasikan dalam masa terdekat. Saya rasa yang tu mungkin siap 15 minit. Tadi 15 minit kan? Itu dah siap dah. Dah siap dah. Bocor rahsia. Dah siap dah. Okey, bagaimana sebenarnya bila Ayang dan juga J, kalian lebih selesa bergerak bersama pasangan suami isteri. Dan ada juga kadang-kadang isteri tak ada kerja dengan suami, panas. Tapi macam mana kalian berdua? So far alhamdulillah okey. Tak tahulah, kadang-kadang memang kebanyakannya juga macam tu. Jangan kita tak boleh kerja husband and wife. Tapi kadang-kadang itu mungkin hanya kat mindset kot. Yalah kita bekerja kan. Mana-mana kita bekerja pun kita kena kontrol lah kalau marah ke, gaduh ke kan. Kerjalah. Nampak #tips rumah tangga. Dalam Islam pun kan elok kalau suami isteri berniaga sama dalam bekerja sama. Betul. Okey, dan kalau ikut Legacy daripada 2014 ya. Betul ya. Dan kiranya fokus untuk masa depan selain dari single yang saya macam nak minta bocorkan sikit bunyi lagu tu. Lagu rancak tapi tak boleh lagi ya. Itu belum lagi. Okey, mungkin perancangan masa akan datang kan. Saya pasti sekarang ni banyak mungkin jemputan ke perkahwinan dan sebagainya. Perancangan akan datang apa mungkin boleh kongsikan? Perancangan akan datang untuk terus berkarya lagi sebab kita orang actually untuk The Legacies ni kita baru dapat buat lagu start pada last year yang lagu sendiri. Selalu kalau kita ke majlis kita banyak buat cover song semua kan. Jadi mungkin dah lama tahu kita orang buat kerja macam tu. Jadi kita rasa kita kalau boleh nak cuba. Tapi kalau ada function kita pergi. Macam corporate selalu kita buat corporate function, wedding, private function. Tapi suara Ayang kelas. Alhamdulillah. Kelas. Kalau buka suara tu sebelah Dila Hussein, Ayang Hussein. Wow, habislah. Actually kita ada banyak few songs, ada lagu rock, ada pop rock semua ada. Dan kita ikut mana yang selesa kena dulu. Versatile juga lah The Legacies kan. Okey, kalau peminat nak bersama dengan The Legacies macam mana? Boleh ke IG kita orang, The Legacies Band. Dan juga ke YouTube kami, The Legacies Duo Malaysia.
Dan juga kita orang punya TikTok, The Legacies 2 Official. Yang official tahu, yang official. Bukan yang kedua, ketiga akaun kan? Okey. Dan lagu selepas ni katanya puisiku untuk lagu baru. Lagu baru ke? Lagu ballad. Okey, terima kasih. Terima kasih The Legacy, Ayang Husin dan juga Jay Kugat. All the best. Ya, dan kami tak sabar nak dengarkan lagu ini, puisiku. Untukmu. Jaga diri. Esok jangan lupa. Mak cakap ni. Jaga diri esok. Okey, ke mana arah pekerja selepas diberhentikan di Malaysia esok? Topik yang menarik. Jadi terima kasih. Selamat hujung minggu semua. Assalamualaikum dari saya dan juga Fariha. Bye. Silakan. Sesuci di awan, merdu dalam hayalan, bisikan memanggilku, melayari cinta, kau pelangi di hati, rindu cinta nan suci, aku hadiahkan untukmu, puisilah cinta antara kita. Andai mimpi ini bersama indah, naluri hati pun berkata, ku yakin cinta ini hanyalah untukmu. Manisnya bila bibir bicara, kau umpama bintang yang menariku, bagaikan aku di langit tinggi, berfantasi kisah cinta, akan ku abadikanmu selamanya. Kekasih, yakinlah padaku bahwa cintaku padamu kekal abadi untuk selamanya. Manisnya bila bibir bicara, kau umpama bintang yang menariku, bagaikan aku di langit tinggi, berfantasi kisah cinta, akan ku abadikanmu. Manisnya bila bibir bicara, kau umpama bintang yang menariku, bagaikan aku di langit tinggi, berfantasi kisah cinta, akan ku abadikanmu.